Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa ba'du qala asy-syaikh al-mu'allif asy-syaikh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Makki hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa min adabihi ayyadha bil yasiri min al-qut wa yasbiru ala dhiqil 'aish. قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. Alhamdulillah, pagi ini insyaAllah kita sambung membaca, memahami dan mengambil manfaat daripada isi kitab Makanatul Ilmi wal Ulama wa Adabu Talibil Ilm, martabat ilmu dan ulama dan adab-adab penuntut ilmu. Disebut oleh Tuan Imam tadi, martabat ilmu dan ulama, memang itu tajuk kitabnya. Tapi yang mengikuti kuliah ini daripada awal, kita sebenarnya melangkau terus kepada khatimah, kepada penutup bahagian akhir, iaitu adab-adab penuntut ilmu, dengan niat supaya setelah kita khatam membaca kitab ini, adab-adab yang kita pelajari itu dapat kita letakkan terus pada praktikal. Jadi catatan saya ini agak lari ya. Saya tengok kali terakhir saya catat tu bulan 3, itu dah lama sangat. Tapi anggaran saya kita dah sampai ke muka surat 71 kalau tak silap. Kitab terjemahan ya, ada daripada tuan-puan tu di muka surat 71, iaitu setengah daripada adab-adab menuntut ilmu. Dia dah masuk dalam yang kita kata miscellaneous. Kalau 1 hingga 12 tu ada tajuk-tajuk yang khusus. Misalnya sebelum ini adab yang ke-10 memilih guru, adab yang ke-11 memilih sahabat yang soleh. Jadi yang ke-12 tu berbagai, iaitu ayyadha bil yasiri minal qut. Orang yang nak mendapatkan ilmu tu perlu dia tu redha dengan makanan yang sedikit. Qut tu asalnya makanan ruji. Kalau di tempat kita ni, qut kita adalah nasi lah. Kalau qut di tempat Eropah misalnya, atau di negara Arab, mungkin roti, daging dan sebagainya. Jadi orang yang menuntut ilmu ni, untuk dia mendapat ilmu yang mantap, dia tidak boleh sentiasa tu nak makan yang sedap-sedap, tak boleh sentiasa tu nak makan banyak. Kalau ada yang sedap, alhamdulillah. Kalau ada yang banyak, sekali-sekala okey. Tapi kalau selalu dia tu kiranya makan saja, jadi turun nilai diri dia dan dibimbangi benda yang semulia ilmu tu tak diberi kepada orang yang nilai dia dah jatuh. Sebab ilmu ni mahal. Ilmu ni Allah SWT jadikan sebab kepada kebahagiaan dua negeri, Sa'adah ad-darain, kebahagiaan negeri dunia dan kebahagiaan negeri akhirat. Sebab itu pernah diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau pernah berkata, man kanat himmatuhu ma yadkhulu batnah kanat qimatuhu ma yakhruju minha.
Barang siapa yang adalah himmah dia, kesungguhan dia, cuma berkaitan dengan apa yang nak masuk dalam perut dia. Fikir makan je lah. Sebelum tidur semalam tu dah makan dah. Di kedai mamak lah biasanya 24 jam. Tidur tu dah dalam keadaan kenyang. First thing in the morning lepas sembahyang, duk fikir apa aku nak makan lagi. Roti canai ke, nasi lemak ke. Ada satu nama baru, masakan ataupun orang Kelantan punya specialties, kata dia rice to Wednesday. Saya tak boleh baca benda rice to Wednesday yang apa dia. Rupanya dia terjemah direct, rice nasi tu ke Wednesday Rabu, nasi ke Rabu. Dia letak dekat banner dia. Jadi itulah yang dia fikir pagi-pagi. Nanti tengah hari fikir lagi, nak nasi biryani ke, nak nasi Arab ke, nak nasi ala kampung ke. Malam nanti fikir nak tom yum ke, nak mie ke. Bukan salah makan, makan tu keperluan manusia. Yang salah tu terlampau membesarkan makan. Sehingga ada sebagian orang sanggup dia tu musafir semata-mata nak makan. Terpancing selera dia, tengok dalam dulu ada rancangan jalan-jalan cari makan. Jadi pasang niat musafir semata-mata nak mencuba. Tidaklah haram, tapi benda tu tafik, benda tu terlampau rendah untuk sampai kita bermusafir. Tapi kalau kebetulan kita pergi ke satu tempat misalnya, teringat di tempat ni dulu pernah tengok dalam TV ada tempat makan yang sedap, silalah. Kita musafir tu tujuan lain. Tapi dah kebetulan ada restoran yang sedap di situ, tak larang pula untuk dimakan. Tapi jangan terlampau bersungguh-sungguh dalam bab makan ini. Sebagai penuntut ilmu, mana yang ada yang boleh kita kata yuqimu sulbah, menegakkan tulang belakang, maksudnya taklah keletihan, tak lalai makan. Ini payahlah. Tapi orang yang nak menuntut ilmu itu adab dia. Dan sabar menghadapi kehidupan yang serba susah. Adalah orang yang ada mencari ilmu ni, dia tidak mengharapkan kesenangan sana. Kalau kebetulan senang pun ya, tapi kalau mengharapkan kesenangan nanti terbabas ilmu. Ada kawan-kawan kita yang belajar di luar negara misalnya, di Mesir, di mana-mana, kalau mereka terlampau asyik dengan perniagaan, cari duit, kadang-kadang pelajaran mereka terbengkalai. Balik walaupun title dia ustaz, sebab tak mengaji di Mesir, orang panggil ustaz. Mengaji di Jordan, balik orang panggil ustaz. Tapi kadang-kadang ilmunya tu pun macam baru nak start juga. Bukan ustaz, baru nak start. Kenapa? Sebab masa belajar ini dia sibuk mencari kesenangan dunia. Tidak salah mencari kesenangan dunia, tapi apabila kita menuntut ilmu, ada kalanya kita terpaksa bersabar dengan kesempitan, menyewa rumah, duit kurang dan sebagainya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, jangan akan mengharap ilmu itu akan diperolehi dengan watak raja dan jiwa bangga. Maksudnya dengan kita ada kekuasaan boleh dapat ilmu, tak. Kalau kita anak raja boleh dapat ilmu, belum pasti. Kalau kita tu ada pangkat dan jawatan, maka mudah kita dapat ilmu, tak juga. Malah kadang-kadang jawatan dan pangkat ini yang lebih menyibukkan kita daripada nak menuntut ilmu. Dulu masa tak ada jawatan, ada juga masa datang ke masjid, datang ke surau, menimba ilmu. Sejak dapat naik pangkat, dah sibuk go overseas ke sana kemari, dah tak ada masa. Jadi istilah tak ada masa ni, istilah yang kalau kita kaji, bila orang kata saya tak ada masa untuk belajar ilmu, sebenarnya dia tak peruntukkan masa. Sebab masa sama saja. To each and everyone, 34 hours. Sama ada dia ambil sebahagian daripada 34 hours itu untuk ilmu ataupun tak, sebenarnya terpulang pada dia. Nak kata tak ada masa untuk makan, ada masa. Nak kata tak ada masa untuk bekerja, ada masa. Malah lebih daripada itu, untuk menonton TV pun ada masa. Untuk berhibur pun ada masa. Jadi sangat tak munasabah kalau kita rasa tak ada masa untuk menuntut ilmu. Sebab untuk kebahagiaan dia hari di dunia ni, kan kita kalau ambil sesuatu kursus mungkin 4 tahun di universiti, mungkin ada yang sampai 5 tahun. Kemudian ada lagi training praktikal dia. Kalau yang lawyer, chambering. Kalau yang perubatan, cosmanship, itu dan ini, semata-mata untuk kita hidup atas dunia beberapa tahun. Yang beberapa tahun tu tak pasti panjang atau pendek.
Kalau panjang pun tak panjang mana sebenarnya. Ada antara kita tu pejam celik kata dia, saya ni dah 6 series dah tak. Saya dah 7 series dah tak. Tak sedar pun rasa macam sekejap. Itu pun kita belajar bersungguh-sungguh kerana kita tu ada pekerjaan, ada karier, ada kebahagiaan di atas dunia, maka sangat tidak munasabah untuk kebahagiaan di hari akhirat yang tidak ada penghujung, yang tidak ada pengakhiran, kita kata tak ada masa. Jadi kena sabar dengan kehidupan yang susah. Bukan kita dapat ilmu tu dengan pangkat, dengan kerajaan, dengan rasa bangga. Tetapi orang yang menuntutnya dengan kerendahan diri, macam sekarang lah, mungkin ada antara puan-puan ni ada pangkat, mungkin ada yang Datuk Seri, mungkin ada yang Tan Seri, mungkin ada orang yang besar-besar, orang yang berpengaruh. Tapi dalam majlis ilmu, masing-masing duduk saja di atas lantai macam ni. Kalau nak ikut pangkat, mungkin kena duduk atas kerusi, kena ada keistimewaan. Tapi dalam majlis ilmu ni, kita letakkan diri kita tu sama dengan orang lain. Malah Masya Allah, pengarang kitab ni sendiri, Tuan Guru Syekh Nuruddin, pernah ketika dia hadir ke satu majlis ilmu yang disampaikan oleh murid beliau di Sarawak, beliau dijemput hadir ke majlis ilmu murid beliau sendiri. Tapi oleh kerana beliau datang, majlis telah bermula, walaupun ada disediakan kursi di sebelah murid beliau untuk beliau duduk, tapi beliau duduk di bawah. Dan beliau duduk sebagaimana duduk di dalam tahiyat awal. Itu keistimewaan Allah kurniakan kepada beliau, walaupun umur beliau telah lebih lahir tahun 60, dah 55. Tapi kalau beliau duduk dengan duduk dalam keadaan tahiyat awal tu, insya-Allah boleh dalam keadaan lama tak berubah. Cara duduk dalam majlis ilmu tu salah satu daripada 3 yang sesuai. Sama ada kita duduk sebagai duduk dalam tahiyat awal, tapi biasanya kita tak biasa lemuk lah, 5 minit, 10 minit lemuk. Atau kita boleh ringankan sedikit, duduk sebagai duduk dalam tahiyat akhir. Dan pilihan yang ketiga, duduk bersila. Itu paling santai lah, duduk bersila. Kita boleh tahan lama. Lemuk macam tu, ubahlah. Lemuk duduk bersila, duduk macam tahiyat akhir, duduk macam tahiyat awal. Boleh ubah-ubah dengan cara yang beradab. Jadi kalau kita tidak ada keuzuran, kita katalah cara duduk kita dalam majlis ilmu tu, pilih satu-satu daripada 3. Yang lain daripada itu dalam majlis ilmu tidak sesuai. Tak apalah kita rendahkan diri kita kerana ilmu tu Allah sendiri muliakan, sehingga Allah perintah kepada Nabi SAW suruh minta tambah. Yang lain kan, walaupun benda-benda lain, harta lain, ada pinak lain, tapi tidak datang suruhan secara khusus supaya Rasulullah minta tambah. Untuk ilmu, Allah mengarahkan wa qur rabbi zidni ilman. Arahan daripada Allah kepada Nabi SAW, katakanlah, iaitu pohonlah, Tuhanku tambahlah kepada aku ilmu. Itu nak menunjukkan kemuliaan ilmu. Maka tak apalah kita merendah diri demi kerana ilmu, dan sabar menghadapi kesempitan itu, serta sudi pula berkhidmat dengan ulama. Masya-Allah, ini satu benda yang kadang terlepas pandang. Kita ingat ilmu ni kita boleh dapat semata-mata dengan kita tu rajin mutalaah, semata-mata dengan kecerdikan kita, semata-mata dengan kita rajin bermuzakarah dengan kawan-kawan. Ya, itu betul. Mutalaah, buka balik kitab, satu cara untuk memantapkan ilmu. Muzakarah, berbincang dengan kawan-kawan kita pun memantapkan lagi ilmu. Tapi satu adab yang sangat penting adalah kesudian kita tu untuk berkhidmat kepada ulama, kepada guru. Pernah orang yang guru dia cuma terpandang dengan pandangan kasih sayang, tapi kurniaan yang Allah beri dengan sebab itu tu di luar daripada jangkaan. Satu orang, ni ceritanya kata saya di Mekah, pada masa itu masih lagi sistem toilet dia tu bila dah penuh kena ada orang angkat buang. Macam kita dulu pun ada dalam sistem macam tu, tandas yang pakai tandas, nanti ada orang bersihkan. Jadi pada malam tu komen daripada guru, kata dia dah penuh dah ni, elok pada dia bersihkan. Macam itulah komen dia. Jadi awal-awal pagi sebelum subuh, tuan guru bersiap-siap nak pergi solat. Keturun nak solat tu terpandang oleh mata tuan guru tadi tu, murid dia tu sedang berpeluh-peluh bersihkan tandas.
Jadi ketika itu datang nazarah tu pandangan kasih sayang kepada anak murid dia. Jadi selepas daripada itu Allah kurniakan kepada murid dia tadi itu yang mendapat ridha daripada guru dia. Sedangkan kerjanya nampak foto kan, bersihkan tandas. Allah kurniakan ilmu kepada dia itu seolah-olah fotostatik daripada guru dia. Seolah-olah fotokopi bila orang kata, Masya Allah, macam tu guru dia. Dari segi keilmuan, dari segi kefasihan, dari segi kepetahan, macam guru dia. Dan ada yang ketika guru dia nak meninggal dunia, diribai atas riba dia, dan guru dia berpesan supaya ambil alih tugas mengajarnya. Sedangkan guru dia ketika itu mengajar mufti datang belajar dengan guru dia. Ulama-ulama besar datang mengaji dengan guru dia. Jadi bila dipesan oleh guru dia untuk dia ambil alih, terasa sebab, terasa macam tak layak lah jauh sana. Ketika itu menitis air mata murid tadi jatuh ke muka guru. Dan guru pandang, ketika itu pandangan itu pandangan nazarah, kita kata nazarah redha daripada seorang guru. Dan sama juga Allah kurniakan selepas daripada kematian guru, orang-orang yang datang mengaji di majlis ilmu itu, dia rasa Masya Allah, saling tak tumpah ilmu dia macam guru. Cuma kalau dulu guru dia dah tua, dah slow cara penyampaian, dapat yang lebih bertenaga, yang muda. Tapi dari segi keilmuan saling tak tumpah dengan guru. Sebab itu kadang-kadang orang korporat, orang yang ada duit, sanggup dia berhemat dengan guru. Nampak macam dia driver pula, tolong bawa beg, tolong buka pintu. Padahal tuan guru tu masih muda lagi, boleh jadi buka pintu sendiri, tak masalah. Beg kitab pun bukan berat sangat, kalau tu guru bawa sendiri pun tak ada masalah. Tapi niat dia khidmat. Man yakhlim yukhdam. Barang siapa yang berkhidmat, nanti dia akan dikhidmati oleh orang lain. Baik. Wa qala aidan la yudraku al-ilm illa bisabri ala zulmi. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tidak akan dapat ilmu kecuali dengan sabar atas kehinaan. Kehinaan di sini bukan kehinaan maka soal pendek pergi kedai, itu hina juga. Atau tengah-tengah maghrib duduk melepak sembang main gitar, itu hina juga. Bukan maksudnya hina begitu. Maksudnya kita sanggup ditegur. Kan kita manusia ditegur. Kadang-kadang apabila kita ditegur, dah kita dah tak mau lagi datang. Malah ada orang kalau tegur dia marah, terus sudah dia tak nak mengaji. Sebab tu sesengah Al-Amash misalnya, Tuan Guru Al-Amash ni dia garang. Sampai dengan isteri dia pun garang, bukan dengan anak murid dia saja garang. Dia ni sezaman dengan Imam Abu Hanifah. Pernah oleh kerana garangnya dia dapat ni dia rimah, dia cemur, balik rumah dia, isteri kata bang kandung habis. Jadi kadang-kadang stres, seorang lelaki ni baru balik rumah dah cerita pasal kandung habis. Akhirnya dia kata, kalau kamu cakap lagi dengan saya kandung habis, baik secara lisan, baik dengan tulisan, baik dengan isyarat, bahasa isyarat sekalipun, macam mana tu tunjuk macam tu, maka cerai kamu talak 3. Cengih orang terus ta'liq macam tu. Jadi isteri dah susah hati, macam mana pula tak boleh bagi tahu gandum habis. Kan dia juga yang nak makan roti. Tapi kalau cakap gandum habis, dia dah ta'liq macam tu. Alhamdulillah ada tuan guru Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, dia beritahu, guru suami saya ni Al-Ammar ni dah cakap macam ni. Jangan nasihat tuan guru, saya nak cakap jatuh talak, saya nak tulis surat bagi tahu jatuh talak, saya dapat isyarat pun jatuh talak. Jadi Masya Allah, Allah kurniakan pada Imam Abu Hanifah ni bukan sahaja ilmu, malah kefahaman, kecerdikan, al-faqranah, al-zakat. Jadi kata Imam Abu Hanifah, kalau macam tu tak payah cakap, tak payah tulis, tak payahlah buat bahasa isyarat, sebab nanti jatuh talak. Jadi kalau habis gandum, kan gandum tu ada bunyi dia. Kalau dah habis bunyi, kosong tu sangkut depan pintu. Jadi suami faham lah. Bila suami balik, tengok, apa bunyi gandum kosong tergantung depan pintu. Fahamlah gandum dah habis. Tapi bukan dia bercakap, bukan dia menulis, bukan dia guna bahasa isyarat. Jadi isteri tadi buat
Bila suami balik, dia kepada dia, ini mesti Abu Hanifah ini fatwa. Jadi dah cam. Kalau yang cerdik macam ni, mesti Abu Hanifah. Jadi Al-Amash pernah dia memarahi seorang pelajar dia. Pelajar ni agak cerdik lah. Dalam ada dua orang, seorang tu agak kurang sedikit, lambat tangkap. Yang seorang ni cerdik, dia cepat tangkap. Suatu hari dimarah oleh Al-Amash. Jadi kata yang kurang cerdik itu, kata dia, kalau aku kena marah macam aku tak pernah mengaji. Jadi bila Al-Amash dengar macam tu, dia kata kalau dia buat macam hang kata tu, dia akan jadi bodoh macam hang juga. Jadi jangan, kata dia, kerana kekurangan saya kamu hilang ilmu. Maksudnya Al-Amash mengakulah sifat dalam tu kekurangan dia. Jangan pula kerana kekurangan saya kamu hilang barakah ilmu. Jadi salah satu daripada cara untuk kita dapat keberkatan ilmu, kita berkhidmat kepada guru. Sebab guru ni pangkat dia umpama ibu bapa kepada kita dalam agama. Ibu bapa kita yang sebenar berjasa kepada kita, melahirkan kita. Dengan lahirnya kita ke dunia, kan kita dapat pelbagai nikmat. Saya selalu sebut dalam kuliah saya, 3 nikmat yang sangat nikmat, berbanding nikmat lain. Nikmat yang pelbagai. Tapi atas dunia ini, bila kita lahir, disebabkan ibu bapa kita dulu pernah bersama, 3 nikmat sangat ketara nikmat. Pertama, kita makan ketika lapar, tersantak. Kalau kita dah kenyang, orang hidang kepada kita favorite food kita, makanan kegemaran kita, dah tawar sebab dah kenyang. Tapi masa lapar, kadang-kadang jumpa roti canai semalam pun dia sedap. Sebab lapar, nikmat. Yang kedua, nikmat minum ketika dahaga. Itu kita alamilah masa bulan puasa, masa cuaca panas. Ya Allah, nikmat dapat minum air siram, air bandung, air apalah. Yang ketiga, nikmat tidur masa kuliah. Tak sedar kita. Bukan pelan nak tidur, tapi nikmat. Tengah kuliah tu dia datang setiap hari tidur. Tapi 3 nikmat ni ada nikmat-nikmat lain tak akan dapat kita dapati kecuali dengan sebab ibu bapa. Sebab itulah Allah Ta'ala perintahkan kita sungguh untuk taati dan hormati ibu bapa. Guru menjadi sebab nikmat kita di dunia. Sebab ikut Islam nikmat. Siapa yang ajar kita? Guru. Ada juga yang ibu bapa jadi guru. Alhamdulillah, dialah ibu bapa, dialah guru, bimbing kita. Kemudian dengan sebab guru, kita dapat lagi nikmat yang berkekalan, iaitu nikmat akhirat. Jadi sayugi kita tu, kalau kita nak berkhidmat pada ibu bapa, jangan kita lupa berkhidmat kepada guru kita. Wa an la yukhatiba shaykhahu bita'il khitab wa kafihi wa la yunadihi min bu'din. Ini kalau kita baca setakat Muhammad SAW pening juga. Janganlah seorang penuntut ilmu tu bercakap dengan guru dia dengan huruf ta bercakap dan dengan huruf kafnya. Benda huruf ta itu maksudnya anta. Jangan dengan guru dia kata anta. Tu guru, ni baik hang ni nak buat taman mana? Hang saja. Bukan guru kita, janganlah panggil hang. Tuan guru, kamu bila nak datang ke ceramah? Kamu jangan. Itu maksudnya tak. Kalau kaf tu maksudnya anta juga. Macam kita bukan. Kita kamu. Mana ni? Kita kamu kat mana kamu letak? Jangan macam tu. Tidak sopan dengan guru. Itu semalam saya tegur di satu masjid. Dia bercakap ayu saja. Saya kata jangan macam tu dengan guru. Walaupun guru itu guru anak kita, bukan guru kita, tapi dia ustaz kepada anak kita. Jangan air. Kadang-kadang orang KL dia sombong. Tak maaf kata, bukan semua. Bila dia dah ada kaya, bila dia dah bayar yuran sekolah, dia rasa oleh kerana dia bayar yuran, dia pandang rendah pada guru yang mengajar anak dia. Dia kata itulah you ni. Dia cakap macam tu dengan ustaz anak dia. Jangan. Takut dengan sebab kita yang tidak ada adab, anak kita pula terhalang keberkatan ilmu. Bila guru tu terguris hati, maka ketika itu terhalang keberkatan ilmu. Sayang. Kita kan sayang anak kita. Jangan sebab kita anak kita tak dapat kebaikan. Apa salahnya? Cakap ada ustazah.
Jadi itu yang dimaksudkan dengan di sini ta'ul khitab tu jangan kita kamu, hang, awak, jangan. Kita gunalah ni kitab tuan guru ni nak letak di mana, ataupun bila syekh nak datang ke sini yang sesuai lah. Kalau yang syekh, kalau yang maulana, kalau yang ustaz. Kadang kita tak perasan ni, kita ayu dengan guru kita tu, ini yang dimaksudkan di sini. Dan jangan panggil daripada jauh. Kita nak panggil tuan guru kita pergi dekat dia. Jangan, Tok Guru. Tok Guru kita tu duduk sana. Itu tak sopan. Kecuali kalau kita masak. Nampak Tok Guru nak masuk longkang, kita pun kata tak boleh panggil daripada jauh. Tok Guru dah masukkan longkang baru kita sampai. Terlambat. Dalam keadaan darurat macam tu terpaksa lah. Tok Guru tu longkang depan tu. Kalau dia tak perasan, Tok Guru mantul ke dapur ke apa ke. Atau asyik fikir suatu benda tak perasan ada lubang. Itu terpaksa lah. Ini dalam keadaan biasa. Dalam keadaan biasa, kita datang dekat baru kita bercakap dengan dia. Jangan daripada jauh. Qala al-Khatib rahimahullah ta'ala, yaqulu ayyuhal alim. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi mencadangkan, kalau kita bercakap dengan seseorang guru atau ulama, panggillah dia wahai orang alim, wahai tuan guru. Kalau dia ni Al-Hafiz, ayyuhal Hafiz, wahai Al-Hafiz. Tapi istilah ni kurang biasa di tempat kita. Kalau tuan guru tu biasa. Al-Hafiz kalau ikut yang sebenar, orang yang hafaz hadis. Sebab dulu orang hafaz Quran tu biasa, jadi mereka tak gelar Al-Hafiz kalau tak hafal Al-Quran. Kalau yang dah hafaz sekian ratus ribu hadis, maka mereka gelar sebagai Al-Hafiz. Dan seumpamanya kalau sebelah-belah Pakistan mungkin dia spesifik bagi maulana. Sekiranya bertanyalah dengan bahasa yang sopan. Maksudnya, ma taquluna fi kaza. Tuan guru, apa pandangan tuan guru dalam perkara ini? Wa ma ra'yukum fi kaza. Apa pendapat tuan guru dalam masalah ini? Maksudnya ada mukadimah, ada lapik. Kita nak tanya soalan. Tapi kadang-kadang tuan guru jawab, dia kata pandangan saya itu tak penting. Yang penting ni hukum. Ada juga, tapi itu adab kita lah. Kita bertanya apa pandangan tuan guru. Tapi kalau kita dah biasa dengan dia, kita tahu dia tak kisah kita tanya dia, terus saja, tak payah nak berbahasa-bahasa lagi, terus tanya soalan. Kalau kita dah tahu dia tak kisah, okey, boleh. Sebab tujuannya nak menjaga saja. Dan lain-lain. Wala yusammihi fi ghibati aidan bismihi illa makrunan bima yushiru bi ta'zimihi ka qawlihi qala syekh awil ustaz atau qala syekhuna kaza. Jadi cerita bila kita cakap berdepan dengan guru kita. Sekarang ni katakan guru kita tak ada. Contohnya AJK nak bincang, bila nak buat jadual. Jadi jangan panggil nama dia saja. Katakanlah guru kita tu nama Ismail. Mael ni intern bila Mael? Janganlah macam tu. Mael tu kan guru kita. Panggillah Ustaz Mael punya intern bila? Suapanya Ustaz. Atau kalau dia tahap tuan guru. Tuan guru Ismail tu bila nak datang. Kadang-kadang orang kita bukan setakat dia tak panggil Ustaz, dia tak ingat pun nama guru dia. Lagilah kalau masjid yang banyak-banyak tuan guru, yang banyak-banyak Ustaz, ada yang kata, ada Ustaz mana tu? Alah yang Ustaz Hatuna tu apa dia? Rupanya Ustaz tu daripada Kedah. Beliau Kedah ni orang banding ke orang belah-belah yang dalam sikit. Bila dia berceramah dia kata, tu nak. Tu nak. Tu style dia. Style orang Kedah. Dia pun panggil dia Ustaz Hatuna. Tu tak elok lah. Tu sebang budak-budak. Budak-budak dia panggil lecturer dia macam-macam lah. Masa kita sekolah tu kita pandang panggil cikgu kita macam-macam. Tapi kita dah dewasa ni janganlah buat laku budak-budak macam tu. Panggil lah nama dia, Ustaz dia. Tapi kita yang senang hafal nama artis, yang senang hafal nama pemain bola, nama ustaz, tak ingat. Baik. Kalau nak, katalah qala syekh, kata tuan guru begini, ataupun qala ustaz kata macam ni, ataupun qala syekhuna, kata tuan guru kami begini-begini. Orang yang dididik dengan adab di sini macam tu, qala syekhuna bercakap macam ni. Ustaz saya bercakap macam ni. Dan doakan sekali hafizahullah, semoga Allah memelihara beliau.
wa an yataharra at-talibu ridha syaikhihi wa in khalafa ra'ya nafsihi wa alaihi an ya'rifa li syaikh haqqahu wa la yaksa fadlah wa an yu'azzima hurmatah wa yarudda ghibatahu idza sami'aha wa yaghdabu laha fa idza ajaza an zalika qama wa faraqa dzalikal majlis. Baik, hendaklah dia tu mencari-cari redha daripada guru dia. Sentiasalah penuntut ilmu berusaha mencari redha tuan guru dia, sekalipun sesuatu yang menyalahi pendapat dirinya. Jadi guru dia berpendirian A, dia secara peribadi berpendirian B. Jadi dia ambil jalan A. Contohnya, tapi dalam benda yang haruslah, benda yang maksiat, takkan guru kita nak suruh. Satu. Yang kedua, kalau disuruh sekalipun tak boleh kita taat. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Kaedahnya begitu. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam melakukan maksiat kepada khaliq, iaitu Allah. Dan jangan guru lah kalau kita dah pilih dia guru tu betul-betul, tak ada pula dia nak suruh kita buat benda yang haram. Tapi takdir lah ada dia suruh, maka tak boleh kita patuh. Yang dimaksudkan sini dalam benda yang harus. Nak berhenti makan misalnya, kita rasa selera kita tu nak makan western, guru kita tu dia nak makan masakan kampung misalnya, kita masakan kampung dah cemur, ataupun sebaliknya, kita nak ingatkan guru kita. Tak apalah, walaupun selera kita tu lain, kita raihkan selera guru kita. Itu yang sepatutnya. Hormatilah haknya, hak guru tu, dan janganlah melupakan kelebihannya. Guru kita ni ada kelemahan, dia manusia. Ada kalanya dia tersilap, ada kalanya dia letih, bad mood, ada kalanya macam-macam manusia ni yang tidak sunyi daripada kesilapan. Namun jangan kita lupa pula kelebihan dia. Dia memang dia ada kesilapan, tetapi dia guru kita. Dia mak ayah kita tu ada kelemahan, ada kesilapan, ada juga dosa dan maksiat mereka. Tapi jangan kita lupa kelebihan mak ayah kita. Wajib kita hormati. Malah kalau mak ayah tu kafir sekalipun, dalam Quran suruh kita tu bermuamalah dengan dia secara baik. Setelah seseorang masuk Islam, mak ayah dia tak mau masuk Islam, pun masih disuruh dia itu menghormati mak ayah dia itu atas status mak ayah itu ibu dan ayah, bukan atas status kafir dia tu. Kekufuran itu tak boleh dihormati. Malah kalau disuruh kita jadi kafir balik, patah balik pada agama asal, tak boleh kita taati, haram. Tetapi layanan kita dalam kehidupan seharian itu masih lagi kita melayan dengan layanan yang baik. Bawa makanan, bawa hadiah dan sebagainya. Lebih lagi kalau orang tu orang Islam, lebih lagi kalau itu guru menjadi sebab kepada kita ni mendapat ilmu. Dan cegahlah, hargailah kehormatannya. Jangan kita pula yang tukang mengumpat guru kita, kita pula yang lupa dia buat lawak pasal guru kita. Kerana guru ni ada cara bercakap yang pelik sikit, kita ajuk dia. Ada benda-benda yang kita silap, kita umpat dia. Jangan. Dan malah marahilah. Kalau cegahlah seseorang yang mengumpat dia sekiranya mendengarnya. Ada orang mengumpat tu guru kita, kita kena larang, kita kena defend. Sekarang selalunya orang mengumpat dalam Facebook, mengumpat kata untuk guru ni tak betul, untuk guru ni macam-macam dia kata. Kadang tak ada dalil untuk guru ni Syiah kata dia. Sebab tak sependapat dengan dia, dia hitam Syiah. Untuk guru ni ajaran sesat misalnya. Jadi kita defend. Pasal kita tulis balik dalam Facebook juga, kita jawab di situ, kita bagi bukti, kita hujah dengan dia. Itu termasuk dengan dalam adab, kita mempertahankan guru kita yang ini yang dicaci. Dan marahilah kalau kita terdaya. Tapi jika tidak terdaya, maka tinggallah majlis itu. Yang ada mengata guru kita tu misalnya 10 orang, badan pun boleh tahan sedap-sedap juga. Dengan kata pun persatuan silat juga mungkin, persatuan taekwondo, kita seorang. Silat itu pun tak silap pulut. Taekwondo pun baru takat tali pinggang putih, tinggal je. Nak pertahankan risiko besar, tinggalkan majlis.
wa yura'i fil ilmi wad din adatahu, dan hendaklah dia meraihkan pada ilmu dan agama itu adat guru, kebiasaan dia. Kita dah tahu misalnya untuk guru ni tak boleh makan satu makanan sakit perut. Jangan kita hidangkan makanan tu, kesian. Kadang dia nak raihkan kita, dia makan juga, takut kita kecil hati. Kita yang kena raihkan kebiasaan ni. Ataupun ilmu, kita tahu biasanya kalau kuliah maghrib, apa yang tajuk yang biasa bawa, kita cadangkan tajuk. Kalau kuliah duha, dia suka macam mana, baca kitab yang lebih serius misalnya. Sebab kuliah duha ni biasanya orang yang serius. Siapa pula nak datang pukul 9.30 nak mengaji, ketika dia orang tu dah serius. Atau kuliah isyak, yang datang kuliah isyak tu biasanya dia serius. Kalau kuliah subuh ni, alhamdulillah lah, datang-datang daripada balik pun cuti, duduk, belum pasti serius. Jadi kadang tajuknya lain. Kuliah maghrib pun sama. Kadang-kadang waktu dah datang daripada balik, nanti tak datang pula isyak, duduklah dulu tunggu dengan kuliah. Jadi kadang tajuknya lain, masanya pun lain. Tapi kalau kuliah duha, macam kami hari ni, insyaAllah kuliah duha di Masa Maju 9.30 sampai 12, 3 atau 4 kitab. Letih lah, tapi yang datang tu nama nak mengaji, tak masalah. Dah bertahun-tahun dah macam tu aturan dia. Pukul 9.30 start, 10.30 break, dalam pukul 11 sambung sampai pukul 12. Macam tu. Jadi kita raihkanlah adat tu, kebiasaan tu. Jangan kita buat sesuatu tu luar daripada kebiasaan dia tu, mungkin membebankan dia. Dan menteladani perjalanan hidupnya dan perwatakan mulianya. Itu kelebihan orang berguru dengan tubuh. Kalau yang berguru dengan Google, yang berguru dengan Wikipedia, itu dia barangkali maklumat dia dapat, tapi akhlak untuk dicontohi itu tak ada. Sedangkan kita berguru dengan tuan guru, kadang-kadang dia tak bercakap, tapi cara dia buat tu kita dah dapat belajar sesuatu. Oh, macam ni cara makan, cara sembahyang, cara berwudu, kita boleh berhati. Dan diamnya, dari segi adat-adat kebiasaannya, iaitu keduniaan dan ibadahnya, kita boleh belajar daripada perbuatan dia. Dan beradab dengan adat-adabnya. Sebab guru kita ni lebih-lebih lagi yang menjaga adab. Jadi tak eloklah kita sebagai murid, kita pula tak ada adab. Orang kata, Allah, tuan guru bukan main hebat, murid dia tak menjadi. Jadi kita contohi adab-adab dia. Janganlah sampai mengenepikannya, iaitu tidak meneladaninya. Bahaya je. Kita ingat pukul 7 lebih lah, dekat pukul 7, dalam pukul 7 lebih sikit kita berhenti. Dah subuh lama-lama terlelap pun detik, dah subuh panjang-panjang. Dalam pukul 7 kita ambil satu poin lagi, insyaAllah kita berhenti. Wa ayyad'u li syekh muddata hayatihi, berdoalah selalu untuk tuan guru semasa hidupnya. Jangan tunggu tuan guru dah meninggal baru kita nak doa kan. Kadang orang kita ni bila ada tuan guru besar meninggal, dia akan cerita dan sedih, hilanglah satu permata, hilanglah sesuatu orang alim. Tapi masa tuan guru hidup tak pernah main mengaji pun. Bila dah mati buat sedih. Orang yang betul-betul sedih tuan guru mati ni orang yang mengaji dengan tuan guru, terasalah dia. Jadi ketika tuan guru hidup, kita mengaji dan kita doakan tuan guru kita, hafizahullah. Biasanya orang sebut tuan guru yang masih hidup, sebut nama, misalnya saya sebut nama tuan guru saya, Tuan Guru Syekh Nuruddin, saya kata hafizahullah, semoga Allah memelihara beliau. Kalau yang telah meninggal dunia, biasanya kita sebut rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Tapi dari segi doa, sebenarnya kita kata rahimahullah kepada yang hidup pun tak masalah. Yang hidup pun perlu rahmat Allah juga. Tapi oleh kerana dah terbiasa rahimahullah ni untuk orang yang dah meninggal, kadang-kadang tersentak tuan guru tu. Tuan guru duduk namanya ni, berkata tuan guru saya rahimahullah, kata tuan guru aku hidup lagi. Tapi secara firmannya tak ada masalah. Kita berdoakan rahmat kepada guru kita yang masih hidup pun tak ada masalah. Jadi doa sepanjang hidup dia tu kita doakan dia. Kemudian setelah dia meninggal dunia, wa ya'zuriyatahu wa aqaribahu wa awudda'ahu ba'da wafatihi. Masa dia hidup kita doakan dia, kita berkhidmat pada dia, buat baik pada dia. Setelah dia meninggal dunia, macam mana cara kita nak beradab dengan guru kita?
Tu zuriat keturunan dia tu kita jaga. Kita hormati. Kita ambil berat. Keluarga-keluarga dia, waris-waris dia tu pun kita ambil berat. Orang-orang yang dulu kita tahu Tok Guru kita sayang. Kalau Tok Guru datang sentiasa dia ziarah, maka kita teruskan. Kita sambung berziarah kepada orang yang Tok Guru kita sayang. Dulu Tok Guru kita singgah, selalu dia bagi hadiah kepada orang tu. Jadi kita selepas Tok Guru kita meninggal dunia, dengan ibu bapa bersama juga, kita raihkan orang-orang yang dulu dia sayang, kawan-kawan dia dulu, kita raihkan. Malah ada satu orang yang sedang mengajar di masjid. Ketika itu anak pada guru dia bermain di luar masjid dengan budak-budak. Sedang dia mengajar tu, sekejap dia bangun. Duduk balik mengajar. Kenapa bangun lagi? Akhirnya orang tanya, kenapa tuan guru? Kata dia, anak guru saya tadi dia main kat luar tu. Ada kadang-kadang dia datang ke pintu masjid. Jadi saya bangun nak menghormati anak pada guru saya. Macam tu. Orang dahulu adab dia bukan setakat dengan tuan guru, dengan anak kepada tuan guru pun dia. Itu sebab tu Allah kurniakan kepada mereka tu kelebihan. Sebab mereka sangat-sangat menjaga adab. Wa yata'ammada ziyarata qabrihi. Dan hendaklah sekali-sekala tu ada masa-masa tu dia sengaja pergi ziarah kubur Tok Guru dia. Mendoakan kepada guru dia dan sebagainya. Cerita pasal zuriat tadi, satu sikap yang tak elok sebahagian daripada masyarakat kita sekarang ni, mereka anti kepada habaib keturunan Rasulullah SAW. Mereka seolah-olah benci. Mereka memburuk-burukkan habaib, kata habaib ni golongan Syiah, ikut Syiah dan sebagainya. Kita kena ingat, pada sunnah wal jamaah memang menolak kefahaman Syiah. Sebab kefahaman Syiah ni banyak sekali yang menyeleweng daripada yang sebenar. Dan setengah penyelewengan mereka itu sampai boleh membawa kepada kufur. Tapi semata-mata kasih kepada ahli bait, kasih kepada keturunan Rasulullah SAW itu disuruh. Nabi pesan, alaikum, Nabi pesan dua perkara yang kamu pegang. Kan selalu kita dengar, taraktu fikum amrain dan tadil abada ma ibta mastaktu bihima kita Allah wa sunnati. Tapi yang lebih asah daripada itu, riwayat yang mengatakan kitab Allah dan fitrah, iaitu keturunan saya. Nabi pesan dua, ikut Quran dan jaga keturunan bagi dia. Jadi logik pun macam tu. Kalau kita ada sahabat yang berjasa pada kita, masa kita hidup dulu, masa dia hidup dulu, Masya Allah, masa kita nak masuk universiti dia tolong, masa nak dapat kerja dia recommend, masa kita tak ada duit dia bagi, masa kita sakit dia hantar hospital. Misalnya tiba-tiba tak ada orang sahabat kita tu meninggal awal, ada anak 3-4 orang. Kalau kita ni orang yang ada hati budi, takkan kita tak tolong jaga anak dia atau tak ambil berat dengan anak dia. Dan kalau anak dia ada yang tak menjadi, misalnya ada seorang yang liar, yang nakal, takkan kita benci, tapi kita akan usaha macam mana kita nak usaha pada anak kita. Jadi itu juga keturunan Nabi SAW. Kita akui keturunan Nabi SAW, mereka tidak maksum. Yang maksum itu Nabi. Keturunan Nabi tidak maksum. Keturunan Nabi ada kali buat salah, ada kali buat silap, tapi jangan dibenci. Kita tegur mereka, kita nasihat mereka, kamu ni keturunan Rasulullah, bawa akhlak Rasulullah. Rasulullah SAW dulu tak suka buat fitnah. Jangan kamu pula terlibat fitnah. Ini bukan maksud fitnah palsu, maksudnya jadi kacau. Kan itu hari ada yang dikatakan keturunan Rasulullah, Al-Habsyi buat program I want to touch a dog. Jadi walaupun ada khilaf tentang kenajisan anjing, tetapi buat program I want to touch a dog itu menimbulkan fitnah, maksudnya perbalahan, pertikaian, dan boleh menjadi kepada haram. Mazhab yang mengatakan najis, menyentuh najis secara sengaja tanpa ada keperluan, hukumnya haram. Jadi kalau bagi alasan berbagai pun tidak akan valid. Sebab kita bandingkan dengan sikap Rasulullah SAW. Kamu katanya keturunan Rasulullah, kita nasihat kepada dia, jangan buat macam tu. Sebab Rasulullah SAW dulu pernah beritahu pada Siti Aisyah bahawa Kaabah yang ada pada zaman itu tak betul kedudukannya. Sebab orang Quraisy setelah lepas Kaabah runtuh, mereka bina balik Kaabah, tak cukup bajet. Oleh kerana tak cukup bajet, mereka bina Kaabah tu kecil daripada saiz asal dia. Sebab itu dikatakan kawasan Hijri Ismail itu sebenarnya dalam Kaabah. Kalau kita tawaf jangan masuk dalam Hijri Ismail, sebab tawaf kena keliling Kaabah, bukan tawaf dalam Kaabah. Jadi kata Siti Aisyah, kalau macam tu ya Rasulullah,
tak ke kamu robohkan saja yang ni, kan kamu bina lain ikut kedudukan lokasi yang betul macam dibina oleh Nabiullah Ibrahim AS. Tengok macam mana sikap Nabi SAW, sayang daripada umat. Kata Nabi SAW, kalaulah tak kerana baru lagi kaum kamu ni dengan jahiliah, maksudnya kaum kamu ni baru masuk Islam, dan Nabi bimbang kalau Nabi buat macam tu nanti ada yang akan jadi murtad, ada akan kata Nabi aku roboh Kaabah. Nah, Nabi fikir macam tu. Nabi kata kalau taklah kerana kaum kamu ni masih baru dengan jahiliah, mesti saya buat apa yang kamu cadangkan. Tapi kenapa Nabi SAW tak buat? Sedangkan alih Kaabah pada kedudukan yang sebenar itu bagus. Sebab Nabi memikirkan maslahah yang lebih besar, iaitu menjaga kesatuan dan keimanan umat Islam. Jangan umat jadi berbalah. Kita saja pula cari benda yang khilaf tu kita perbesar. Dah tahu dah mazhab Syafi'i yang predominan di Malaysia ni, kita saja pula pro suruh sentuh anjing. Kita cari mana? Jadi kalau dia tu betul keturunan Rasulullah SAW, kita nasihat dia. Jangan kita benci dia. Sebab jasa Rasulullah SAW kepada kita tu tak boleh ditandingi oleh jasa sesiapa. Jasa Rasulullah SAW tu memandu kita bahagia dunia dan akhirat. Nah, maka kita kasihilah keturunan Rasulullah SAW sebagaimana atau lebih lagi daripada kita meraihkan keturunan guru kita tu. Dan ziarahlah kepada kubur tok guru kita, dan begitu juga kita ziarah kepada makam Rasulullah SAW. Jangan kita ambil fatwa Saudi yang mengatakan tak boleh musafir kerana nak ziarah makam tu, itu menyalahi ijma'. Asalnya mereka ambil daripada pendapat Imam Ibn Taymiyah. Sebelum itu dah ijma' ulama mengatakan sunat kita tu berziarah kepada makam Rasulullah. Di zaman Imam Ibn Taymiyah dia keluarkan fatwa yang menyebabkan dia dipenjarakan. Dia kata haram siapa yang musafir dengan niat nak ziarah makam Rasulullah, musafir itu dikira sebagai musafir maksiat. Sama lah status macam orang musafir nak pergi minum arak, orang musafir nak pergi berzina, itu namanya musafir maksiat. Kesannya tak boleh sembahyang jamak kosong. Wajib sembahyang, walaupun nak pergi buat maksiat masih wajib sembahyang, tapi tak diberi keringanan. Sebab keringanan adalah agama, bukan untuk buat maksiat. Nah, ikut pendapat Imam Ibn Taymiyah, sengaja bermusafir untuk ziarah makam Nabi itu maksiat. Jadi hati-hatilah dengan setengah daripada fatwa daripada Saudi itu, dia melanggar ijma'. Itu masalah. Sebagian okey, sebagian itu dia melanggar ijma'. Dalam kaedah ijma' sekali telah berlaku tidak boleh lagi dilanggar oleh sesiapa. Dan logiknya pun makam kubur orang lain bersunat kita ziarah, tiba-tiba makam Rasulullah pula jadi haram. Jadi kita ziarah kubur guru kita, minta ampun kepada dia, ya Allah ampunilah guru aku, ya Allah kau masukkanlah dia dalam syurga, ya Allah kau redhalah kepada dia dan sebagainya. Wasadaqatu anhu, kita bersedekah dengan niat bagi pihak guru kita. Katalah kita ada duit, datang ke masjid saya 13 ni, jumpa AJK, jumpa Tuan Imam ni, saya ada tulis cek RM1,000, ini sedekah bagi pihak almarhum guru saya, tuan guru sekian-sekian. Sedekah bagi pihak orang yang telah meninggal dunia, sepakat ulama mengatakan sampai pahala itu jadi untuk orang tu. Berbeza dengan bacaan Quran, itu ada khilaf. Kita baca Quran, niat kita untuk pahala itu sampai pada si mati. Jumhur ulama kata sampai. Ada satu riwayat daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mengatakan Imam Syafi'i berpandangan tak sampai. Tapi muhakkik mazhab Al-Imam Nawawi mengatakan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, muktamad maksudnya yang dipegang adalah sampai. Kok mana pun khilaf antara ulama adalah kalau kita baca Quran dengan niat pahala itu pergi kepada si mati, ada yang kata sampai, itu majoriti, dan sebagian kata tak sampai. Tapi tak ada yang melarang. Jadi datang sahabat-sahabat kita yang kemudian ni, mereka seolah-olah terkeliru dengan isu itu. Mereka kata tak boleh kita baca Al-Quran dengan niat. Tak boleh lah ya. Ulama dahulu tak bincang boleh tak boleh. Memang boleh baca Al-Quran. Mereka cuma bincang kalau kita baca dengan niat sampai kepada si mati, sampai ke tak sampai, sebagai kata tak sampai. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri, walaupun diriwayatkan fatwa tersebut daripada beliau jelas mengatakan sunat baca Quran di sisi kubur orang yang telah meninggal dunia. Malah kalau dikhatamkan sekalipun, kata Imam Syafi'i rahimahullah, itu lebih baik lagi. Tapi kalau sedekah, tidak ada khilaf. Sebab itu kalau kita nak buat baik pada yang dah meninggal dunia, kita bersedekah bagi pihak dia. Niat kita ini sedekah
daripada si mati. Itu ittifaq ulama mengatakan sampai wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwara Allah bi nuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.